Hari ini kita tengok pada bab 2, asas nombor. Sistem nombor yang kita biasa pakai adalah satu sistem yang gunakan 10 digit, iaitu 10 simbol yang kita gunakan lah. Ini adalah simbol yang kita gunakan ataupun digit yang kita gunakan untuk sifar, kosong, maksudnya tiada apa-apa. Lepas tu kita ada simbol-simbol yang lain, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini adalah 10 digit yang kita gunakan dalam sistem nombor kita. Macam mana dengan 10? Takkanlah kita nak menciptakan simbol bagi semua nombor yang kita nak gunakan. Kalau ada 1000 nombor, kita kena ciptakan 1000 simbol yang berlainan. Ini akan menjadikan sistem nombor kita sangat-sangat rumit dan sukar untuk kita faham dan susah untuk kita buat pengiraan. Jadi, kita mesti kemukakan satu sistem baru, iaitu 10, kita gunakan sistem nilai tempat dan nilai digit. Yang seperti yang kita sudah belajar masa form 1, kita gunakan nilai tempat puluh dan nilai tempat sa. Dalam case ini, kita ambil 1 puluh dan 0 sa. Kita tengok pada contoh ni. Satu hari ada 24 jam. Macam mana kita nak tuliskan 24? Kita tuliskan 24 sebagai 24. Macam mana kita tahu 24 adalah 24 ni adalah 24? Kita ambil 2 kali 10. Di mana 10 tu adalah nilai tempat bagi 2. Dan ini adalah nilai tempat sa. Kita ambil 4 kali 1. Jadi bila kita jumlahkan nilai-nilai ni, 2 kali 10 tambah 4 kali 1, kita dapat 24. Ini adalah sistem nombor kita. 1 tahun ada 365 hari, iaitu 8,760 jam. Sekarang kita tengok pada nombor ni. Ini adalah nilai tempat dia. Nilai tempat bagi semua digit yang kita ada. Ini sifar. Dan nilai tempat dia adalah sa. 1. 6 ni, nilai tempat dia 10. Dan nilai tempat yang kita ada adalah 100 dengan 1000. Jadi kalau kita tengok baik-baik, nilai tempat sa ni, kita boleh tuliskan dia sebagai 10 kuasa sifar. Ini kita boleh tuliskan dia sebagai 10 kuasa 1. Ini sebagai 10 kuasa 2 dan ini sebagai 10 kuasa 3. Perasan tak? Sini semua asasnya 10. Kita cuma kena tukarkan indeks dia sahaja. Tukarkan indeks dia jadi 0, 1, 2 dan 3. Ini adalah sistem nombor yang kita panggil sebagai sistem asas 10. Manusia ada 10 jari. Jadi manusia gunakan sistem asas 10. Tapi untuk alat elektronik, contohnya macam komputer, dia tak ada 10 jari. Jadi dia cuma ada dua status sahaja, iaitu on dengan off sahaja. Jadi kita gunakan sistem asas 2. Iaitu kita gunakan 2 digit sahaja, sifar untuk off dan 1 untuk on. Dalam sistem asas 2, kalau kita gunakan konsep yang kita dah bincangkan tadi,
Nilai tempat yang kita pakai adalah 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 4, dan 5. Dengan digit 2 kuasa sifar, iaitu 1, 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 8, 2 kuasa 4, 16, dan 2 kuasa 5, 32. Kita tengok contoh ni. Macam mana kita nak wakilkan 17 sebagai nombor dalam asas 2? Kita tengok pada nilai tempat di sini. Okey, kita ada 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan sebagainya. Okey, nilai digit dia adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Macam mana kita dapat 17? Kalau nak dapatkan 17, kita mesti ambil 16 tambah 1. Jadi kita boleh tuliskan dia sebagai 1 kali 16 tambah dengan 1 kali 1. Yang di tengah-tengah sini, kita tak ambil. Tak perlukan dia. Jadi kita boleh tuliskan dia sebagai sifar kali 8, sifar kali 4, sifar kali 2. Jadi macam mana kita tuliskan jawapan kita? Kita boleh tuliskan dia sebagai ni, 1 sifar 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 1 asas 2. Okey, kita tuliskan Okey. Jawapan kita tuliskan 17 asas 10 sama dengan 1 sifar 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 1 asas 2. Inilah cara dia. Kita tengok lagi satu contoh. Macam mana kita wakilkan 23 sebagai nombor dalam asas 2? Okey, 23. Macam mana kita dapatkan 23? Kita ambil 16 tambah 1, iaitu 17. Tadi kita sudah buat. Tambah lagi 2, 19. Tambah 4, 23. Okey, jadi kita boleh tuliskan dia sebagai 1 kali 16 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 4. Okey, yang 8 ni kita tak ambil. Jadi kita letakkan dia sebagai sifar. Macam mana kita tuliskan jawapan? Kita tuliskan dia sebagai 23 asas 10 sama dengan 1 sifar 111 asas 2. Dan untuk pengetahuan kamu, nombor dalam asas 2 juga dikenali sebagai nombor binary. Jadi bila orang lain sebut binary, kamu tahulah kamu kena tukarkan dia jadi asas 2. Okey? Selain daripada asas 10 dan asas 2, kita boleh tuliskan nombor kita dalam sistem asas 5 juga. Sistem asas 5, dia gunakan 5 digit sahaja, iaitu sifar, 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Tak ada 5. Sama seperti sistem asas 2. Sistem asas 2 dia ada sifar dengan 1 saja, tak ada 2. Ingat sistem asas 2 tak ada 2. Sistem asas 5 tak ada 5. Sama seperti sistem asas 10 tak ada 10. Dia hanya ada digit 9 sahaja. Dia tak ada 10. 10 kita gunakan 1 sifar untuk mewakili 10. Jadi sistem asas 5 hanya ada 5 digit sampai 4 sahaja. Sifar sampai 4 sahaja. Jangan lupa kita ada sifar di sini. Sampai 4 sahaja, tak ada 5. Jadi nilai tempat yang kita gunakan di sini, gunakan konsep yang kita dah terangkan tadi. Okay? Nilai tempat dia adalah 5 kuasa sifar
5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 3, 4, dan 5. Nilai digit dia, kita boleh gunakan kalkulator untuk kirakan. 5 kuasa sifar adalah 1. 5 kuasa 1 adalah 5. 5 kuasa 2, 25. 5 kuasa 3, 125. 5 kuasa 4 adalah 625. Dan 5 kuasa 5 adalah 3125. Bagaimana kita nak wakilkan 27 sebagai nombor dalam asas 5? So 27 dia adalah nombor di bawah 125. Nombor di bawah 125. Jadi kita tahu dia mesti gunakan 3 digit sahaja. 3 digit. Kalau kita nak gunakan 3 digit di sini untuk dapatkan 27, cara yang paling senang adalah kita ambil 25 tambah 2. Macam mana dapat 25? Kita ambil 1 kali 25. Macam mana dapat 2? 2 kali 1. Maksudnya kita tak perlukan digit di tengah-tengah sini. Kalau tak perlu, kita letakkan dia sebagai sifar kali 5. Jadi macam mana kita tuliskan jawapan kita? Kita boleh tuliskan dia sebagai 27 asas 10 sama dengan 1 sifar 2 asas 5. Satu lagi contoh. Kita nak tuliskan 32 dalam asas 5. Sama juga, ini adalah nombor di bawah 125. Kita gunakan 3 digit sahaja. Macam mana kita dapat 32? Kita mesti ambil 25 tambah 5, iaitu 30. Tambah lagi 2. Kan? Jadi kita gunakan 1 kali 25 dengan 1 kali 5. 2 kali 1. Jawapannya 32 asas 10 sama dengan 112 asas 5. Macam mana dengan sistem asas 8? Sama seperti tadi lah. Kita ada 8 digit. Dari sifar sampai 7. Tak ada 8. Sistem asas 10 tak ada 10. Asas 2 tak ada 2. Asas 5 tak ada 5. Sistem asas 8 memang tak ada 8. Jadi, nilai tempat dia 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 2, 3, 4 dan 5. 8 kuasa sifar 1, 8 kuasa 1, 8, 8 kuasa 2, 64 dan seterusnya. Biasanya kita untuk soalan SPM dia takkan sampai 8 kuasa 5 lah. Sekarang kita nak wakilkan 17 sebagai nombor dalam asas 8. Jadi 17 dia adalah nombor di bawah 64. Jadi kita gunakan 2 digit sahaja. 2 digit di belakang sahaja. Macam mana dapatkan 17? Kita mesti ambil gandaan 8 lah. Iaitu 2 kali 8.
kita dapat 16 kan. 16 tambah 1. 1 kali 1. 2 kali 8, 16. Tambah 1 kali 1, 1. Jadi, kita boleh tuliskan jawapan kita sebagai 17 asas 10 sama dengan 21 asas 8. Wakilkan 34 sebagai nombor dalam asas 8. Sama juga, dia adalah nombor di bawah 64, kita gunakan 2 digit sahaja. Rujuk pada sifil 8. Macam mana dapat nombor yang paling dekat? Kita mesti ambil 4 kali 8 dapat 32. 32 tambah 2 dapat 34 kan? Jadi kita ambil 2 kali 1 untuk dapat 2. Jadi jawapannya 3, 4 asas 10 sama dengan 4, 2 asas 8. Dalam soalan peperiksaan, selalu kita disuruh carikan nilai bagi satu digit yang digariskan. Contoh, 3571 asas 8. Sekarang 5 ni digariskan. Kita disuruh carikan nilai bagi 5 dalam nombor ni. Jadi, kita boleh gunakan konsep tadi. Ini 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey? Jadi, nilai bagi 5 adalah 5 kali 8 kuasa 2. Iaitu 5 kali 64. Jawapannya 320. Kalau soalan suruh carikan nilai bagi 4 yang digariskan ni, okey, kita gunakan cara yang sama. Ini sebagai 7 kuasa sifar, 7 kuasa 1. Jadi, nilai bagi 4 adalah 4 kali 7 kuasa 1. Jawapannya 28. Sekarang kita tengok soalan ni. Kita nak tukarkan nombor ni kepada nombor dalam asas 10. Jadi, kita boleh tuliskan asas-asas dia dulu. Nilai tempat dia dulu. Okey. 2. Semua asas 2 kan? 2, 2, 2, 2, 2. Ini kuasa sifar. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi, 1 sifar, 1 sifar, 1 sifar asas 2 sama dengan, kita perlu ambil sifar kali dengan 2 kuasa sifar. Tapi, apabila sifar didarabkan dengan apa-apa saja benda, mesti kita dapat sifar. Jadi, ini kita tak tengok pun tak apa. Sini pun sama. Sifar kali apa pun dapat sifar. Ini tak tengok pun tak apa. Ini pun sama. Jadi, jawapan kita boleh tuliskan dia sebagai 1 kali 2 kuasa 1 tambah 1 kali 2 kuasa 3 tambah 1 kali 2 kuasa 5. Nak letakkan kurungan pun boleh. Tak nak letak pun tak apa. Jadi, ini asas 10 Asas 10, asas 10.
Jadi kita dapat jawapannya 42. Okey. 1 sifar asas 2 sama dengan 42 asas 10. Soalan ni pun sama. Okey. Ini 4 kuasa sifar, ini 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Jadi 1563 asas 4. Kita boleh tuliskan dia sebagai 3 kali 4 kuasa sifar. 6 kali 4 kuasa 1. 5 kali 4 kuasa 2. 1 kali 4 kuasa 3. 4 1 4 16 64. 3 kali 6 kali 5 kali 1 kali. Okey, 3 kali 1 dapat 3. 6 kali 4 24. 5 kali 16 dapat 80. 1 kali 64 64. Jadi kita kena jumlahkan semua sekali lah. Letakkan kurungan supaya lebih kemas. Jumlahkan. Ini semua dalam asas 10 kan? Jangan lupa. Okey, jumlahkan 3 tambah 24 tambah 80 tambah 64. Kita dapat jawapannya 171 asas 10. Tadi kita sudah tengok macam mana nak tukarkan nombor dalam pelbagai asas kepada nombor dalam asas 10. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tukarkan nombor dalam asas 10 kepada nombor dalam pelbagai asas. Contohnya 56 asas 10 nak tukarkan jadi asas 2. Caranya macam mana? Kita ambil 5, 6, bahagikan dengan 2. Kita tuliskan baki di sebelah kanan. Kita tuliskan baki di sebelah kanan. Bahagikan 2, 8. Baki berapa? Sifar. Belum dapat sifar di sini, kita bahagi lagi. Bagi 2, 1, 4. Bakinya sifar. Bahagi lagi. 7, bakinya sifar. Bahagi lagi. 2 kali 3 dapat 6. Bakinya 1. Bahagi lagi. 1, 1. Sini. Bahagi lagi. 2 kali sifar dapat sifar. Bakinya 1. Sekarang dah dapat nombor ni. Baki-baki sini. Kita tuliskan baki dari bawah ke atas. Tuliskan dari bawah ke atas. Jadi kita boleh tuliskan 56. 56 asas 10
sama dengan 111 sifar asas 2. Jangan lupa kita buat pembahagian berulang sampailah kita dapat hasil bahagi di sini sifar. Soalan ni pun sama. Kita ambil 7, 5, 3 bahagikan dengan asas yang kita nak, iaitu 5. Dan tuliskan baki di sebelah kanan. Bahagikan 15 sifar, bakinya 3. Bahagikan lagi sifar. Bahagi lagi sifar. Bahagi lagi bakinya 1. Dan sini bahagi lagi sampai kita dapat sifar bakinya 1. Jadi kita tuliskan baki dari bawah ke atas. Jadi jawapannya 7, 5, 3 asas 10 sama dengan 11 sifar 3 asas 5. Jadi kalau kita nak tukarkan nombor dalam satu asas kepada asas yang lain, kita boleh tukarkan dia kepada asas 10 dulu, baru kita tukarkan dia dari asas 10 kepada asas yang lain. Tetapi untuk nombor asas 2 dan 8, kita ada satu cara ataupun satu teknik yang khas untuk nombor-nombor asas 2 dan 8. Macam mana kita buat? Kita susunkan dia dalam kumpulan 3 digit. Kita tengok contoh ni ya. Okey, kita boleh susunkan dia kepada 3 digit. Susunan 3 digit. Lepas tu, setiap satu ni kita gunakan kombinasi 1, 2, 4. Sini kita ulang 1, 2, 4. Dan kalau ada nombor-nombor lain di depan, kita tambah lagi lah. Lepas tu, kita boleh tengok sini, ada 1 kali 2, kita dapat 2. Okey. Lepas tu, 1 kali 1, tambah 1 kali 4, kita ada 5. Jadi, kita boleh tuliskan jawapan kita sebagai 1 sifar 1 sifar 1 sifar 2 sama dengan 5, 2 asas 8. Satu lagi contoh. Kita gunakan cara yang sama, bahagikan dia kepada kumpulan 3 digit. Susunkan dia. Okey, lepas tu atasnya kita boleh tuliskan 1, 2, 4, 1, 2, 4. Ini 1. Jadi di sini 1 kali 2 dapat 2. Okey. Yang ni 4 tambah 1 5 lah. 1 kali 1 1. Jadi jawapannya 1 1 sifar 1 sifar 1 sifar asas 2 sama dengan 1 5 2 asas 8. Sekarang kita terbalikkan dia. Okey, konsep yang sama kita terbalikkan saja. Untuk soalan ni kalau kita nak tukarkan dia asas 8 kepada asas 2, kita boleh gunakan cara ni. Setiap satu digit kita letakkan 3 digit. Saya tuliskan di sebelah sini 4,
3. Okey. Saya tuliskan 1, 2, 4 di sini. 1, 2, 4 di sini. Macam mana saya dapat 3? Mesti ambil 2 tambah 1. Jadi, saya nak 2, nak 1, tak perlu 4. Macam mana saya dapat 4? Terus ambil ini saja. Ini tak payah. Jadi, 1, 0, 0. Jawapannya, 4, 3 asas 8 sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1 asas 2. Soalan ni 5, 6, 7. 5, 6, 7. Okey, saya buat satu garis. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Jadi, macam mana dapat 7? Saya mesti nak 4 tambah 2 tambah 1 kan? 3 saya nak. Saya letakkan 1, 1, 1. Macam mana dapat 6? Mesti ambil 4 tambah 2. Tak perlu ambil 1. Jadi, 1, 1, 0. Macam mana dapat 5? Mesti ambil 4 tambah 1 kan? Jadi, 1, 0, 1. Jawapannya, 5, 6, 7 asas 8 sama dengan 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 asas 2. Jadi, cara ini khas digunakan untuk nombor asas 2 dan 8 sahajalah. Sebab, kalau kita tengok hubungan antara 2 dengan 8, sebab dia senang saja, sebab 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, perasan tak? Yang ni 1, 2, 4 ni sebenarnya 1 adalah 2 kuasa 0. 2 adalah 2 kuasa 1 dan 4 adalah 2 kuasa 3. Sebenarnya kalau kamu sudah faham konsep dia, teknik ni memang senang dipakai. Tak susah kita nak fahamkan teknik ini. Kalau kita nak buat penambahan ataupun penolakan bagi nombor dalam asas yang berlainan, kita mesti tukarkan dia dalam asas 10 dulu. Baru kita boleh jalankan penambahan ataupun penolakan. Kita tengok pada contoh ini. 1, 2, 3 asas 4 tambah dengan 1, 2, 3 asas 5. Jadi kita nak tahu apakah nilai sebenar bagi asas 1, 2, 3 asas 4. Dan apakah nilai bagi 1, 2, 3 asas 5. Kita buat secara berasingan dulu. Okey. Yang ni 1, 2, 3. Ini adalah 4 kuasa 0, 4 kuasa 1 dan 4 kuasa 2 kan. Kita boleh tuliskan 1, 2, 3 asas 4 sama dengan 1 kali 16 tambah 2 kali 4 tambah 3 kali 1. Ini asas 10. Letakkan kurungan supaya kemas. Sebenarnya tak letak pun tak apalah. Okey, ini pun sama. Okey, 1, 2, 3 asas 5. 1, 2, 3 asas 5.
Okey, kita tuliskan 1 kali okey, ini 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa sifar iaitu 5 kuasa 2, 25 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 1. Dan kita dapat 38 asas 10. Jadi kita boleh tuliskan okey, 1, 2, 3 asas 4 tambah 1, 2, 3 asas 5 sama dengan 27 asas 10 campur 38 asas 10. 65 asas 10. Okey, soalan ni pun sama. Pertama sekali kita tukarkan dia dalam asas 10. Jadi ini ada 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1. Ini 3 kuasa sifar, ini 3 kuasa 1. 2, 3 asas 4 sama dengan 3 kali 4 kuasa sifar tambah 2 kali 4 kuasa 1 sama dengan 11 asas 10. Okey, 2, 3 asas 3 sama dengan 2 kali 3 kuasa 1 tambah 3 kali 3 kuasa sifar. 2 kali 3, 6 tambah 3. Dapat 9. Ini asas 10 kena tuliskan. Jadi 2, 3 asas 4 tolak 2, 3 asas 3 sama dengan 11 tolak 9 asas 10 dan jawapannya adalah 2 asas 10.